Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niat i'tikaf sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikaf fi hasan masjid sunnatillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Tuan Pengurusi serta jawatankuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah rahmati Allah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kita dapat berjumpa, dipertemukan setelah hampir 2 bulan ya. Last kita tadi 15 Mac. Ni dah 20 Mei. 2 bulan lah ya. Kita berhenti seketika kuliah kita ya. Walaupun kuliah ini dihentikan, tapi pengisian di masjid ni tetap ada ya, tetap diteruskan, dan malahan mungkin semakin baik, semakin rancak ya, memenuhi waktu ketika kita memenuhkan ya, aktiviti ibadah di bulan Ramadan. Jadi insya-Allah kita sambung balik malam ni ya, dalam bab Khuluqul Muslim ataupun kitab Khuluqul Muslim, kitab akhlak bagi seorang Islam ya. Kita berada di penghujung dalam bab ataupun tajuk menunaikan janji dulu ya. Mungkin bila kita ulang balik sikit ni, tuan-tuan akan ingat balik ya, apa yang telah kita baca dahulu, dan kita akan sambunglah ya, dan kita akan sambung balik. Baik. Sebelum ni kita baca dalam bab menunaikan janji ni tentang hutang yang akhir sekali ya. Dalam bab menunaikan janji ni salah satunya adalah tentang hutang. Hutang ni lah janji. Kita janji kat orang tu, bila kita pinjam kat dia nak pulangkan balik. Kan? Kita tak janji dengan orang. Saya pinjam ni tapi saya tak janji pulang balik ni. Nak kau orang bagi. Kita cakap, bagilah saya pinjam. Tak banyak, 5,000 je, tapi saya tak janji pulangkan balik. Ya. Kalau anak tu lain lah kan, ayah kita kan, ataupun siapa yang berdekatan dengan kita tu lain. Tapi kalau orang lain, sahabat contohnya ya, tentulah kita minta ikrar dia, kita minta pengakuan dia. Bagi pinjam 5,000, bila nak pulang ya? Berapa lama boleh selesaikan balik 5,000 ya? Kita pun katalah, okeylah saya bagi pinjam 5,000, bayarlah ansur-ansur sebulan 500 selama 10 bulan. Selesai. Ikrar itu maknanya janji ya. Tetapi kita baca dalam hadis yang terakhir dulu, yang riwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ada ketika-ketikanya hutang ni tak mampu nak dibayar. Bukan sebab kita memang tak nak bayar, kita hasrat nak bayar tapi tak mampu nak bayar, dan dimaafkan oleh Allah. Allah maafkan, dan Allah gantikan orang yang memberi hutang tu di akhirat besok dengan balasan yang lebih baik ya. Tu dalam hadis yang akhir tu ya. Maknanya, dan orang yang berhutang tu Allah tidak kira itu sebagai satu kesalahan. Sebab apa? Sebab dia ada maslahah dia, ataupun dia ada sebab-sebab yang menyebabkan dia tidak mampu untuk membayar, tidak mampu nak bayar hutang tu ya. Bukan sebab dia tak mampu tu, sebab dia memang sahaja tak mampu. Tak, memang kemampuannya tidak mencapai untuk dia membayar hutang. Okey, baik. Dalam riwayat sebelum ni sebut bahawa Allah maafkan orang yang berhutang.
Allah tidak mengira itu sebagai satu dosa. Ya. Sedangkan hutang ni benda yang berat. Hutang ni benda yang kita diwajibkan bayar. Kalau tak bayar, hutang ini dia menyekat kita untuk diberi balasan syurga oleh Allah. Walaupun kita banyak amal soleh, ya, hutang. Tetapi ada waktunya, ada keadaannya Allah maafkan orang yang berhutang kalau dia tak mampu nak bayar hutang. Ya, kalau dia tak boleh bayar hutang. Ya. Orang yang berhutang kenapa? Disebabkan musibah yang menimpanya. Dia berhutang pinjam, tiba-tiba selepas dia meminjam tu sampai jangka masa sebelum sempat dia nak selesaikan hutang, dia ditimpa musibah. Menyebabkan dia tak mampu lagi nak bayar hutang tu. Musibah itu dah menjadikan satu ujian dekat dia. Ya, musibah itu pun dah satu benda yang berat untuk dia pikul, maka dia tak mampu nak bayar hutang. Sekiranya keadaan begitu, maka Allah maafkan dia dan Allah tidak menjadikan hutang itu sebagai satu bebanan di akhirat besok. Ya. Allah tidak kira. Walaupun orang yang memberi hutang tu tak kira, dia nak menuntut juga. Orang yang beri hutang tu tak kira, ya. Dulu dah janji, tak kira lah kau dah kena musibah ke apa, tetap kena bayar, ya. Walaupun dia beranggapan begitu, tetapi seandainya dia memang tidak mampu lagi, ya, disebabkan musibah itu tadi, maka di akhirat orang yang memberi hutang tadi, dia tidak akan menuntut hutangnya itu kepada orang yang diberi hutang. Sebaliknya Allah terus gantikan, ya, kepada orang yang memberi hutang itu dengan balasan yang lebih baik. Okey, itu kalau keadaan orang yang tak mampu tadi sebab musibah. Tapi kalau orang yang berhutang bukan tak bayar bukan sebab musibah, dia lain. Ya, orang yang berhutang sebab nak memuaskan nafsu dia. Memuaskan nafsu ni maknanya dia tak mampu nak beli tu tapi nak sangat benda tu. Ya. Gaji 3,000. Nak pakai Mercedes bayar 12,000 sebulan. Contohlah, ya. Bayar 12,000 sebulan. Pendapatan 3,000. Sebab nakkan juga, maka dia berhutang banyak. Dia berhutanglah banyak merata. Akhirnya tak mampu nak bayar. Sebab apa? Sebab kehendak dia tu terlalu tinggi daripada kemampuan. Bukan sebab dia berhutang kerana keperluan hidup dia yang mendesak, tapi kerana kehendak dia yang terlalu tinggi dan juga terlalu melampau, ya. Sehingga kan dia tak mampu. Yang ini tidak dikira, ya. Orang yang hendak makan nafsu sedangkan dia tak mempunyai harta, kemudian pinjam kepada orang lain tanpa fikirkan akibatnya, dan dia pun sebenarnya tak ada pun berkira nak bayar hutang tu, ya. Ada orang dia pinjam, sebenarnya dia tak nak membayar, ya. Ramai orang macam tu, pinjam hilang, diam je, ya. Pinjam senyap. Kita pula malu nak minta dengan dia, kan. Orang yang bagi pinjam tak malu nak minta. Dia tak malu, dia relax je, ya. Dia dah dapat duit, dia dah belanja, maka dia senyap, tak ada pun nampak nak bayar. Kalau orang yang macam ni, ya, dia pinjam, ya, dan dia tidak pun berusaha nak bayar hutang tu, orang ini dianggap sebagai pencuri. Dianggap dia ni orang yang mencuri dalam bentuk yang diberi oleh Tuhan. Ya, bukan dia mencuri tanpa diketahui oleh orang yang memberi. Orang yang memberi dia bagi sebab janji dia, ikrar dia sebelum dia nak pulang, nak bayar balik. Tapi dia tidak tepati janji dia, maka dia terus, ya, tidak berusaha untuk membayar, ya, maka orang ini kategorinya ialah kategori mencuri. Dosanya apa? Dosanya umpama mencuri. Sabda Nabi SAW, man akhaza amwalan nas yuridu ada'aha addallahu an, wa man akhazaha yuridu wa man akhazaha yuridu itlafiha atlafahullah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang pinjam harta orang lain dengan niat nak kembali, dia meminjam, masa meminjam tu memang dia hasrat dia dalam jiwa dia memang nak bayar balik, ya, memang betul-betul. Kita tahulah kita sendiri sama ada kita ni betul-betul nak bayar ataupun kita ni tak bersungguh, ya. Siapa yang pinjam memang dia niat memang nak pulangkan balik barang yang dipinjam, Allah akan memudahkan dia untuk memulangkan balik ataupun membayar balik. Allah akan beri laluan lebih mudah untuk dia supaya dia boleh pulang balik. Sebab apa? Memang dia betul-betul nak bayar, ya. Dan
Sesiapa yang pinjam harta orang lain dengan niat nak gelapkan dia. Siapa yang pinjam dengan niat dia tak berhasad nak pulang. Dengan hasad dia nak tu kemudian lesap. Ya. Maka Allah akan menggelapkan orang tu. Maka Allah akan beri susah. Walaupun dia cuba nak bayar, tapi dia akan jadi payah. Ya. Bila nak bayar saja ada je modal nak pulang, ada saja urusan lain. Ya, ada je modal nak pulang, tapi sebab dia tak berapa nak pulang, maka Allah letakkan urusan-urusan lain yang menyukarkan dia. Hingga akhirnya dia tak mampu nak. Baru ada duit sikit, rasa-rasa nak bayar, tapi sebab dulu masa pinjam tu tak ada pun niat bersungguh nak bayar, macam-macam lah urusan lain menimpa. Keretanya rosak, ya. Barang dia pula nak perlu nak kena beli tu beli ni. Akhirnya hartanya tidak menjadi bertambah, tidak menjadi memudahkan dia apa yang dia ada, tetapi akhirnya makin menyusahkan dia. Ya, itu dia. Itu apa? Ingatan daripada Nabi SAW kepada kita. Kalau kita ni berhutang dengan orang, kewajipan bayar hutang ni tak dapat ditebus dengan ibadah lain. Kita berhutang dengan orang, kita nak cover dengan solat banyak-banyak. Ya, saya berhutang ni tapi saya tak bayarlah rasanya. Berat nak bayar ni 5,000 ni sekarang pun dah duit dah habis. Nak bayar dengan apa? Saya nak cover dengan solat. Nak solat lepas jam maghrib saya nak buat macam-macam solat. Solat rawatib lah, ya, solat hajat lah. Tak berhenti buat solat. Tak boleh cover. Hutang kita dengan manusia tak boleh cover dengan ibadah kita dengan Allah. Sebab kita ibadah itu hanya antara kita dengan Allah. Hutang kita dengan manusia ni berbeza, ya. Tak dapat ditebus. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Qatadah, sahabat Nabi disebut, ya, dia tanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotaya ya?" Anni khotaya ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. In qatalta wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir." Summa qala, "Kaifa qulta?" Fa'ada qala illa dainin fa inna Jibril akhbarani bizalik. Ya, Qatadah kata, satu hari ada orang tanya Nabi. Ya, ada seorang jumpa Nabi, dia bertanya. Ketika itu Qatadah ada dekat dengan Nabi. Orang tanya apa? Dia kata, "Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya, ya, seandainya aku ni berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan fisabilillah, berperang sama dengan Nabi, ataupun apa saja benda-benda yang baik aku buat, kemudian aku mati. Ya, ketika aku sedang berjuang itu aku mati, sama ada syahid ataupun sebagainya. Ya, sebab berjuang jalan Allah. Apakah aku akan memperoleh keampunan daripada segala dosa dan kesalahanku? Adakah Allah akan ampunkan dosa-dosa aku yang lalu?" Orang yang syahid, betul. Orang yang syahid, Allah ampunkan dosa dia. Ya, macam juga tuan-tuan, kita pergi haji, dapat haji mabrur. Haji mabrur, ya, haji mabrur, maka haji mabrur tu dia membantu kita dengan hapuskan kesalahan kita. Kita umpama orang yang bersih, tak ada apa dah. Ya, diberi kelebihan. Kita berjuang, berperang jalan Allah, syahid. Syahid itu dia dapat cover semua lain. Ya. Apakah dosa aku ni akan diampunkan? Dosa-dosa yang lain ni semua Allah akan ampunkan? Nabi jawab, "Ya." Naam, betul. Apabila engkau mati terbunuh dalam keadaan sabar dan tawakal kepada Allah, kamu terus maju dalam berperang, kamu terus maju, kamu tak lari, tak undur, ya, ketika musuh makin kuat menyerang, kamu tidak lari, kamu makin maju ke depan, contohnya. Ya, maka Nabi kata, kamu akan diampunkan oleh Allah. Orang itu mengulangi lagi pertanyaannya. Kemudian orang tu dia tanya lagi sekali, "Ya Rasulullah, betul ke macam tu?" Lebih kurang lah, ya, betul ke macam tu? Ketika itu Nabi pun jawab, ni Jibril baru beritahu pula. Ya, ketika Nabi tengah menjawab jawapan tadi, Jibril datang bisik kat telinga Nabi. Nabi yang dengar. Nabi kata apa? Nabi jawab, "Betul, kalau kamu mati sebab kamu perang tadi tu, Allah ampunkan kamu. Tapi ada satu keadaan, sebab Jibril baru beritahu ni, ya, Jibril beritahu, kecuali kalau kamu setengah berhutang.
Kecuali kalau kamu ada hutang dengan orang. Hutang sesuatu, sama ada duit ke, harta lain ke, yang kamu tak bayar, maka di situ tidak kamu mendapat keampunan oleh Allah. Itu berat itu. Ya, itu berat. Sebab itulah kita kena ingat balik. Pernah tak kita meminjam apa-apa daripada orang lain? Pernah tak? Kalau kita pernah dulu, zaman dulu-dulu, usahalah, carilah, ya, supaya kita boleh bayar balik. Ya, kalau tak jumpa, puas dah cari, dah terputus hubungan. Dulu kita dah baca kan, kita dah bicara tentang ni. Ya, seandainya ikhtiar kita tidak menemukan kita dengan orang tersebut, nak bayar tak boleh, maka kita bersedekah dengan niat untuk dia. Ya, berapa kita pinjam? Kita pinjam dulu 200, bukan banyak pun sekarang. Dulu banyaklah, kan? Tahun 80-an 200 tu banyak. Ya. Maka sekarang kita tambah, kita sedekahlah 200 ke 300 ke, dengan niat kita untuk memberikan pahala itu kepada orang yang pernah kita pinjam dahulu. Mudah-mudahan dengan cara itu di akhirat besok dia tidaklah menuntut lagi kat kita. Sebab apa? Sebab pahala yang kita bayarkan tu dia dah dapat awal. Ya? Itu dia. Jadi sebab Nabi kata Jibril baru beritahu aku. Jibril kata apa? Jibril bisik kepada Nabi. Jibril kata yughfaru lisyahid kulli zambin. Ya, yughfaru lisyahid kulli zambin illa dain. Jibril bisik kata orang yang syahid diampuni semua dosa dia illa dain, kecuali hutang. Ya. Tu satu benda yang tidak boleh, ya, dimaafkan walaupun kita meninggal dalam peperangan dalam keadaan syahid. Betapa besarnya bahaya hutang. Ia akan mengancam keselamatan seseorang muslim. Para ulama telah memberi nasihat supaya orang muslim jangan beban diri dengan hutang. Jangan beban diri. Kalau kita berhutang dengan bank apa semua, ya, kena cari cover. Cari insurans. Kalau bank apa semua dia ada cover insurans. Kalau kita meninggal, insurans tu yang kena bayar. Ya, sama ada kita pinjam duit kereta, pinjam rumah, kan? Kena dapatkan supaya dia tidak bebankan kita. Ya. Carilah insurans Islam. Sekarang kita banyak takaful, ada macam-macam. Ya. Yang telah dibicarakan oleh pakar undang-undang, pakar ekonomi, ya, orang yang alim dalam bab tu membolehkan, ya, kita dapatkan. Jadi kita cari supaya nanti waris kita dia pula terbeban. Ya, pinjam duit kereta tak ada cover. Bila dia meninggal, maka kereta tu tetap kena bayar juga. Ya, banyak jadi macam tu. Jadi ikhtiarlah. Jangan terjerumus dalam bahaya yang mungkin akan mengancam keselamatan hidupnya. Abu Darda pernah meriwayatkan. Ini satu kisah bagaimana Abu Darda meriwayatkan pengalamannya. Pada satu masa, dia kata pada masa tu ketika sahabat pasukan muslimin, orang-orang Islam sedang bergerak nak menuju ke medan perang dengan Nabi SAW, nak pergi satu medan perang. Kemudian Nabi pun menyeru, Nabi pun berucap. Nabi kata apa? Wahai kaum muslimin, barang siapa yang masih mempunyai hutang, barang siapa yang masih berhutang, ya, dan seandainya dia gugur nanti, kita bimbang masa dia ketika masih berhutang, dia gugur nanti syahid medan perang, dan dia tak ada apa di rumah dia yang boleh dia bayar hutang tu. Ya, kat rumah kalau ada harta, mungkin waris boleh bayar dengan harta tersebut. Tapi dia kosong, tak ada apa. Kat rumah kosong, tak ada apa. Dia ada hutang, ya, masih berhutang. Dan dia tak tinggalkan apa-apa bekalan di rumah dia. Untuk dia apa? Untuk kalau berlaku apa-apa, kematian dia, waris boleh bayar hutang. Ya, Nabi kata apa? Hendaklah pulang balik. Kamu jangan ikut, pergi balik. Ya, Nabi kata, kamu jangan ikut siapa yang macam ni, pergi balik. Jangan pergi berperang dengan aku, Nabi kata. Kenapa? Sedangkan ketika itu berperang zaman tu memerlukan setiap tenaga, siapa saja. Kalau boleh, kalau ketika tu perang nak seramai-ramai ni, tapi Nabi tapis. Ya, Nabi tapis lagi. Nak pergi, jom. Orang yang terlalu tua tak payah ikut, tinggal. Budak-budak tinggal, tapis.
Ya. Orang yang macam mana? Ada juga sebahagian ya yang kuat, walaupun dia kuat tetap kena tinggal sebahagian. Sebab apa? Untuk jaga keselamatan negara. Ada yang diarahkan tinggal. Okey, dah cukup, dah clear yang itu. Masih lagi Nabi tapis. Nabi kata apa? Ada lagi tak yang berhutang ni? Siapa yang masih ada hutang, kalau dia meninggal, waris tak dapat nak ganti, pergi balik lah. Macam tu sekali. Akhirnya Nabi hanya bawa sahabat-sahabat yang kalaulah dia berperang kemudian terbunuh, insya-Allah dia dapat syahid. Tu dia. Ya, sampai tahap macam tu. Allah suka pada hamba-Nya yang setia pada janji. Ni bab akhir ni. Bab janji ni maknanya bagi Allah, kalau kita ni berjanji, apa saja kita janjikan, sama ada kita janji nak bayar hutang dan sebagainya, maka itulah yang Allah muliakan kita. Tidak ada satu negeri pun yang diporak-perandakan oleh Allah kecuali penduduk yang disebut dalam firman-Nya. Allah sebut dalam surah Al-A'raf, "Wa ma wajadna li aksarihim min wa in wajadna aksarahum lafasiqin." Ya. Dan kami tidak mendapati bagi kebanyakan mereka sebarang janji yang ditepati. Satu tempat, satu negara, Allah kata keadaan dia, penduduk dia jenis orang tak tepati janji. Bercakap ikut dat, lepas tu tak tunaikan. Ya. Allah kata, dan kami tidak mendapati kalau satu tempat itu penduduk dia jenis yang tak tepati janji, ya. Kalau begitu PR dia ataupun ragam penduduk situ, dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka melainkan mereka ini orang yang fasik. Fasik, orang yang tertepati janji ni Allah kategorikan sebagai orang yang fasik. Apa dia fasik? Ya, fasik ni salah satu sifat orang yang beriman, yang berislam, ya, tapi kategorinya rendah. Ya, kategorinya rendah. Orang fasik ni banyak benda yang dia tak boleh. Jadi wali, jadi wali tak boleh, jadi saksi tak boleh, ya. Sebab mereka ini orang yang tidak boleh dipercayai. Fasik ni ialah orang yang tidak boleh dipercayai. Dan kita tak nak kita ni dikategorikan sebagai orang fasik. Sebab ni adalah orang yang tidak baik, yang tidak elok. Dia ada orang fasik, ada orang munafik, ada orang kafir. Kafir itu memang tak beriman. Tapi ada orang yang dilihat beriman, ya, dilihat beriman, tapi dia ada kategori dia. Yang pertama, memang dia betul-betul beriman, mukmin. Orang yang mukmin ni betul-betul beriman. Kemudian pula nampak dia macam orang beriman, dia Islam macam kita, sama Islam, ya, pergi surau, pergi masjid, buat amal, perbuatan amal, tapi kategori fasik. Ya, kategori fasik. Fasik ni apa? Dia amal soleh dengan dosa bercampur. Time buat ibadah, time buat maksiat, buat juga. Ya. Ibadah, maksiat tu pada dia tak ada apa. Benda yang sama, boleh buat dua-dua. Ni orang fasik. Ya. Dan boleh jadi mengutamakan lagi, memberatkan lagi tentang benda-benda yang maksiat. Tu fasik, ya. Kalau sebab tu dalam kategori ciri-ciri bagi wali nak kahwin kanak, ya, wali tu tak boleh fasik. Saksi begitu juga, nak saksi mahkamah syariah, tengok orang ni, ya, fasik tak, ya. Kalau fasik maknanya dosa pun pada dia, benda yang berdosa pun dia relax dia buat, tak rasa bersalah ke, ya, maka tidak boleh diambil keterangan dia sebagai saksi, ya. Baik, habis ni tentang bab menunaikan janji, ya. Maknanya kita dah baca sebelum ni, sangatlah besar, sangatlah penting, ya, untuk kita amati supaya kita tidak tergolong dalam orang yang tidak menunaikan janji. InsyaAllah, ya, tuan-tuan mungkin tidaklah seperti itu, ya. InsyaAllah kita semua ni bukanlah orang yang seperti itu. Kita ni adalah orang yang bila bercakap memang kita tunaikan apa yang kita cakap. Baik, kita sambung lagi dalam bab yang ke-9 malam ni. Yang bab ke-9 ni ialah bab ikhlas. Ikhlas, ya. Mukhlisin lahuddin, dalam surah apa? Lam yakunil lazina kafaru, kan? Mukhlisin lahuddin. Ikhlas dalam beragama. Kita ni adalah kategori orang yang memang ikhlas. Kita ni sebagai orang Islam, kita adalah orang yang ikhlas. Ikhlas macam mana nak kategori ikhlas ni? Macam mana nak dikatakan ikhlas?
Hari ni kita solat berjemaah maghrib ni, ikhlas tak kita? Kita datang ke masjid hari ni, ikhlas tak kita? Ya, tu kena nilai. Ya, baik. Dorongan yang membuat manusia suka bekerja beza. Kita ni bila kita buat sesuatu ni, kita ada sesuatu yang mendorong kita buat. Tuan-tuan hari ni datang berjemaah di masjid ni, apa dorongan dia? Kalau dorongan tuan-tuan datang ke masjid hari ni, memang tuan-tuan nak sebagai melaksanakan apa yang Allah suruh. Allah suruh kita ni ya, memakmurkan masjid. Itulah yang kita buat. Maka di situ ikhlas. Tapi kalau tuan-tuan tak datang ke masjid, bila ada ceramah yang datang, contohlah hari ni Ustaz Alwi datang. Contoh je ni ya, contoh je. Kalau ada, kita ubahlah balik lepas ni, kan? Oh, hari ni ada ceramah, Ustaz Alwi datang. Saya datanglah masjid. Maka di situ apa sebab kita datang? Ya, adakah kita memang kerana Allah ataupun kerana ada individu seseorang yang datang menyebab kita datang? Ni maknanya dorongan. Kita ni buat sesuatu ni mesti ada sesuatu yang mendorong kita. Jadi sekarang ni kita nak nilai yang mendorong kita tu yang apa? Adakah yang itu dikategorikan ikhlas ataupun yang mendorong kita tu walaupun kita nampak macam tak ada salah pun, tak salah pun, nampak macam tu, tetapi rupanya menyebabkan kita dikategorikan tidak ikhlas. Bila tak ikhlas, maknanya ibadah yang kita buat itu ibadah yang tidak cantik, ibadah yang ada kecacatan, ibadah yang kemungkinan besar ditolak oleh Allah sebab tak ikhlas. Ya, jadi rugilah buat ibadah tapi tak ikhlas. Ya, ada yang suka berusaha memperbaiki mutu pekerjaannya tanpa menghiraukan penat lelah. Ni contohnya. Kadang-kadang ada orang dia bekerja sungguh kerja, penat tak kisah. Okay, sebab apa? Sebab dia seronok bekerja. Macam tu dengan ibadah. Ada orang dia seronok, dia banyak buat ibadah. Sebab apa? Sebab dia seronok buat ibadah. Dia tak penat rasa. Ya? Solat tarawih tak miss. Ya? Buat kat masjid 8, 10, sambung lagi kat rumah, tambah lagi 10. Sebab apa? Sebab dia seronok dengan tu. Ya? Okey. Ada dorongan yang jelas dapat diketahui semasa dia bekerja, dan ada pula yang tersembunyi dalam jiwanya. Ada yang kita tengok dia, kita tahu dah, oh dia ni macam ni. Ya, tapi ada kadang-kadang tidak dapat tak dapat kita nak fahami tentang diri dia. Orang itu mungkin tidak menyedari bahawa dorongan itulah yang mendorongnya mengerjakan sesuatu, dan tanpa adanya dorongan itu dia tidak akan melakukan sesuatu. Ya, ini dia. Kadang-kadang kita tak perasan yang kita buat ni sebab dorongan tadi. Kalau dorongan tadi menyebabkan kita ikhlas, tak apa. Tapi kalau dorongan tadi rupanya kita lari daripada konsep ikhlas, maka rugi. Contoh tadi saya buat, tuan-tuan hari ni datang ke masjid sebab apa? Ada ceramah. Maka di situ dorongan itu tidak membuat tuan-tuan ikhlas. Oh, ceramah tak jadi malam ni, tak jadilah pergi masjid. Contoh. Maka di situ dorongan yang menyebabkan kita nak datang tadi tu, dia telah menyebabkan kita lari daripada konsep ikhlas. Itu bahaya tu. Itu bahaya. Kenapa ramai orang bila kita panggil penceramah yang ternama, kan? Bila panggil je. Siapa? Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Abid Liu contohnya, penuh masjid. Yang datang kerana apa? Itu dia. Itu yang bahayanya. Akhirnya dia tak pernah datang, dia pun datang. Baguslah dia datang tu sebagai satu tarikan. Tapi lepas tu besok tak datanglah. Jadi di situ kehadirannya kenapa? Itu dorongan tadi tu. Dorongan dia datang untuk buat tu ibadah tadi, dia dorong bukan sebab kerana Allah, tapi kerana sesuatu personality yang dia suka. Maka di situ tidak menyebabkan keikhlasan. Itu bahaya. Ya. Naluri manusia sebenarnya adalah menjadi ukuran tingkah laku seseorang. Tapi tuan-tuan ni baguslah. Tuan-tuan ni siapa datang pun, ada orang ke tak ada orang ceramah ke tetap datang. Ini baguslah. Maknanya tuan-tuan keikhlasan tu dah ada. Ya, ada ceramah duduk dengar. Tak ada ceramah tak apalah duduk. Iktikaf ke, ya, baca Quran ke, ataupun paling tidak pun bersembang dengan kawan-kawan, sesuatu mungkin ada yang bermanfaat. Ya, ada ceramah terus. Jadi di sini tidak ada masalah bagi tuan-tuan, ya, tapi bagi yang lain kemungkinan, ya. Cuba test masjid. Contohnya hari Ahad ni nak buat jamuan raya. Penuh tak masjid? Memang kita buat jamuan raya tak nak orang datang, ya. Memang kita nak suruh orang datang. Tapi kita kena sedarkan manusia bahawa kehadiran dia tu, kalau dia nak dapat pahala, kalaulah dia datang tu untuk dia betul nak dapat pahala, maka dia kena betulkan apa hasrat dia nak datang tu. Kalau dia datang sebab hari ni ada jamuan raya,
Makan sedap, dah lama tak makan lemang, 3 minggu dah tak makan lemang. Sate pun ada, lembu pula hari ni ada, seekor orang sumbang hari Ahad ni, contohlah kan. Siap ada barbecue lagi semua tu, panggang lagi, maka penuhlah orang. Maka di situ kehadirannya tidaklah ikhlas, ya. Tu. Tapi tuan-tuan yang dah ada ni, kalau tak ada lembu tu pun, tak ada apa ni, kenduri tu pun tetap datang, maka di situ ada keikhlasan. Okey, baik. Tingkah laku seseorang dapat diketahui perasaannya ketika dia kagumi sesuatu, dia benci sesuatu, dia tiru-tiru dan perasaan bangga, yang lain padanya, ya. Jadi kalau kita nak tengok diri kita ni yang mana, kalau kita kagum dengan seseorang, maka kita tahu dah bahawa keikhlasan kita macam mana. Kalau kita benci seorang menyebabkan kita tak nak datang, maka di situ bahaya. Saya tak nak datang surau ni, sebab apa? Penceramahnya ni ustaz, Ustaz Alwi ni kadang-kadang dia sebut tu macam-macam, terkena kat Dan je kan, kat orang lain tak kena, saya je kena, padahal dia tak tahu pun kan. Konon contoh, malah tak nak datang, benci sesuatu, maka kehadirannya selepas itu bahaya, ya? Sebab dia hadir sebab tak ada orang tu, maka dia hadir, ada orang tu dia tak datang, ya. Tu dia. Sebab tu dalam bab ibadah ni, jangan ada rasa yang kita menyebabkan kita tak nak buat ibadah. Sebab tu ada orang, ya, dia tak nak datang masjid dah. Sebab apa? Tak suka kat pengurusi, ya, tak suka kat imam. Imam tu saya tak boleh lah, saya memang tak boleh masuk imam tu, ya. Selagi dia jadi imam, saya takkan pergi masjid. Habis lah. Imam tak rugi, orang lain tak rugi, yang rugi siapa? Dia lah yang rugi, ya. Ada orang macam tu kan, ramai macam tu. Mungkinlah kampung sawah tak ada, kampung sawah ni tak ada macam tu, tapi ada yang seperti itu ragamnya. Kalau kita sebab tu tak datang, maka rugilah kita, ya. Tetapi kalau seandainya takdir Allah, imam tak ada dah, ya, tak jadi imam, datang tak masjid, belum tentu juga. Dia menjadikan itu sebagai alasan saja, ya. Sebenarnya hati jiwa dia tak ada pun terpaut dengan masjid, tapi sebab nak tunjukkan bahawa dia nak ke masjid, tapi sebab ada tu maka dia tak pergi. Itu hanya kepura-puraan saja, ya. Okey, tu dia. Jadi kalau kita pun begitulah, ya. Kita ada sesuatu yang sepatutnya kita nak berhubung dengan masyarakat, kita nak melakukan satu benda yang baik, tapi terhalang dengan sebab ada sesuatu menyebabkan kita tak suka, kita benci, maka kita tak jadi buat, maka kita kena buang perasaan tu, ya. Kampung anjurkan gotong royong, ya. Oh, saya tak boleh sebab kota kampung tu saya tak suka, dia tak nak, tak nak akan pergi kerjasama dengan dia, maka saya tak pergi. Maka di situ tidaklah baik, ya. Sebab apa? Ketika ada kebaikan nak dibuat, kita tak jadi buat kebaikan. Sebab apa? Sebab kebencian kita pada sesuatu, maka rugi, ya. Menurut Islam, nilai suatu pekerjaan bergantung kepada watak membuat orang itu ingin mengerjakan sesuatu, ya. Itulah dia. Islam ni dia terang begitulah. Maknanya kita ni yang ada yang kita bersungguh nak buat, ada yang kita tak bersungguh. YB datang hari ni, maka kita pun bersungguh datang. Contohlah, kan? Hari ni mengerja gotong royong, YB datang, YB Rahman datang sini. Kita pun bersiap awal datang. Sebab apa? Ada YB. Pendorong, itu sebagai pendorong, ya. Maka kita pun buat, ya. Tengok-tengok sampai dah mula kerja, tak jadi YB datang. Rupanya YB ada majlis lain. Kita pun slow-slow start motor balik, ya. Itu contoh. Maka di situ pendorong itu yang menyebabkan kita datang. Jadi di sini kita nak tengok. Ini baru mukadimah bab ikhlas, ya. Macam mana kita nak tahu kita ni ikhlas dalam melakukan sesuatu, sama ada betul ikhlas tu kena ataupun kita rasa ikhlas tu rupanya tak kena. Rasa ikhlas dah ni, rupanya tak kena. Rasa datang maghrib hari ni, solat berjemaah ikhlas dah, tapi rupanya tak kena ikhlas tu. Maka kita perbaiki supaya selari dengan kehendak Islam, ya. Islam tidak menganggap, ya. Kadang-kadang ada orang dia beri hadiah pada orang lain kerana dia nak berbuat satu, nak berbudi kepada orang. Kita bagi hadiah, ya. Kita bagi hadiah ni sebab apa? Ataupun kita bagi sesuatu barang kat orang. Sebab apa? Kita nak itu sebagai tunjuk kita ada kebaikan kat dia, ada, ya. Kita tolong dia, tolong orang, bantu orang, ya. Sebab kita dalam hati kita, kalau besok aku susah dia pula tolong, ya. Biasa macam itulah. Ni masa kau susah aku tolonglah, esok-esok entah aku pula susah kau tolonglah aku pula. Tu biasa, ya. Kita tolong. Ada rumah kena banjir,
Rumah kita atas sikit, kita pun pergi dah tolong lepas banjir, kita pergi cuci. Dia kata dia ni sebab kau susah ni, ya. Kau ditimpa musibah, aku tolonglah. Entah-entah besok kalau aku pula kena, kau tolonglah pula aku. Itu istilah biasa, kan? Semua orang akan tu. Sebab apa? Tu sebagai satu dorongan kita untuk bantu orang. Adakah itu boleh? Boleh. Tapi Islam dia ajar kita betulkan sikit, ya. Ada juga yang beri hadiah sebab dia dulu tak pernah termakan budi, maka sekarang dia tolong. Okey? Itu biasa. Ada orang dia tolong sebab dia nanti harapkan kalau dia pula kena, orang tu tolong dia. Ada orang dia tolong sekarang sebab apa? Sebab dulu orang dia tolong dia. Itu contoh. Islam tidak menganggap pemberian itu sebagai sedekah apabila dirinya mempunyai sifat buruk atas sesuatu itu dilakukan tidak kerana Allah. Kita bagi barang ke orang dengan hasad nanti kalau kita susah pula, dia bantu pula kita. Ya. Di situ tidak dianggap sebagai sedekah. Ya. Kita bagi dengan hasad nanti kalau aku susah, kau tolong aku. Ya, itu perkataan yang merugikan. Kita tolong, pertolongan itu Allah tidak pandang sebagai satu pertolongan yang mulia. Ya. Sebab Allah ajar dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Anfal, dalam surah Al-Insan, ya. Dalam surah Al-Insan Allah ajar kita ni nak tolong orang. Saya pernah baca ayat ni dulu-dulu, ya. Allah tunjukkan antara ciri orang masuk syurga. Siapa yang layak masuk syurga? Orang yang layak masuk syurga tu Allah kata ialah orang yang innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya. Orang yang layak masuk syurga tu ialah orang yang rasa bila dia tolong orang, dia bantu orang, dia beri sesuatu kat orang, ya. Sama ada dia bantu dalam tenaga ke dengan wang ringgit ke apa saja, dia bantu dalam hatinya, dalam hati kita ataupun di mulut kita sebut. Sama ada kita sebut di mulut ataupun dalam hati tak sebut di mulut, kita rasakan, kosatkan dalam hati ni, kita kata apa? Kami tolong ni, aku tolong ni, ya. Innama nut'imukum. Contohnya aku bagi kamu makan ni, hantar makanan ni ataupun bagi bantuan makanan ni, ya, liwajhillah, semata-mata kerana Allah. Memang bagi ni semata-mata kerana kita sebut di mulut ataupun di hati, tak kisah. Kalau sebut di mulut pun boleh, tidak dilarang, di hati pun. Tapi mesti kalau sebut di mulut, begitulah di hati. Aku tolong ni semata-mata kerana Allah. La nuridu minkum jazaan, dan aku tak minta pun kamu balas. Tak minta ataupun sebut hati, kalau tak ada lah, dia tidak mengharapkan balasan dia balik besok. Kalau aku susah pun, kalau dia tak tolong pun tak apa. Ya. Tidak minta dibalas dan juga tidak minta diucapkan terima kasih. Wala syukura. Ya. Dia tak ucap terima kasih pun tak apa. Ya. Kita kalau tolong orang, bagi ke orang, orang ambil pusing jalan, kita kata apa? Sombongnya ni. Dah dibantu pun tak nak terima kasih pun ikut. Kan? Ini Islam ajar kita, bila tolong jangan kita mengharapkan balasan. Tolonglah. Tapi kita pula yang diberi bantuan, ditolong. Orang dah tolong kita, kita kena ucap terima kasih. Ya? Kita kena, itu adab. Adab orang yang menerima bantuan, yang terima pertolongan, dia kena ucap terima kasih. Islam ajar begitu. Tapi kalau kita bantu orang, kita jangan harap dia ucap terima kasih. Seandainya mungkin dia terlupa nak ucap terima kasih, ya? Sebab mungkin dah kena kabut tu, dia lupa ucap terima kasih, maka jangan simpan sesuatu dalam hati. Anggap dia sombong, anggap dia kurang ajar, ya? Anggap lepas ni jangan haraplah aku nak bantu lagi, ya? Sekali ni lah, ni pertama dan terakhir, ya? Sekali tolong, lepas dia tak tolong lah. Sebab apa? Terima kasih pun tidak, kan? Gitu. Maka pertolongan yang begitu, maka tak ada lah, tidak diberi pahala oleh Allah, rugi, ya? Ini sebab itulah, ya, dalam bab ini, ya, sangatlah dijaga. Itu nak tunjuk ikhlas, ya. Tapi ingat balik, kalau kita menerima bantuan, kita kena ucap terima kasih, ya. Itu akhlak, adab kita, ya, adab kita. Jangan kita berat. Okey. Ayat yang terakhir kita baca malam ni, ya. Begitu juga dalam surah apa ni, Al-Lail, ya. Surah Al-Lail, wal laili idza yaghsha, ya.
allazi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ayat yang akhir sekali. Allah kata yang mendemakan hartanya dengan tujuan nak bersihkan diri dan harta bendanya. Orang yang bersedekah. Kita bagi sedekah tu, bila kita bagi sedekah, walaupun sedekah tu dalam bentuk material, benda yang ada, tapi sebenarnya dia membersihkan diri kita daripada dosa. Bagi sedekah, ya, bila kita bagi sedekah kita dapat pahala, masa yang sama Allah hapuskan dosa. Kan kita baca dulu, ya. Kita bagi sedekah bukan setakat kita dapat pahala, tetapi dosa juga, ya, Allah ampunkan. Okay? Innal hasanat yuzhibunas sayyi'at. Allah kata, apabila kamu buat satu kebaikan, maka dalam masa yang sama Allah hapuskan apa? Hapuskan dosa, ya. Orang yang derma harta dengan tujuan bersihkan diri dan harta bendanya, sedang dia tidak menanggung budi sesiapa pun, ya. Dia tak ada pun nak mengharapkan orang. Lama betul ni, suruh berhenti ni. Ya. Ya, sedangkan memang dia tak ada pun nak, dalam hatinya perasaan nak minta orang tu balas. Ya. Hanyalah dia apa? Dia bagi bantuan tu, Allah katakan apa? Illa batigha wajhi rabbihil a'la. Sebab dia hanya mengharapkan balasan Allah dia. Ya. Dia bagi membantu orang, ya. Sebab apa? Sebab dia bagi tu kerana hasrat dia, itulah sumbangan yang boleh dia beri. Dan dengan sumbangan itu dia mengharapkan pahala daripada Allah. Masa yang sama Allah hilangkan dosa dia. Itu hasrat dia. Tak apa, yang itu tak apa. Ya. Dan dia tidak mengharapkan orang yang diberi itu balas balik. Ya, tidak mengharap tu. Apa yang dia minta? Dia minta apa yang diberi, sedekahnya itu yang dia harapkan ialah redha Allah. Dia mengharapkan keredaan Tuhannya Al-A'la yang Maha Tinggi. Ya. Wala sawfa yarda. Orang ini Allah kata sesungguhnya dia tetap akan berpuas hati. Dia akan dapat keredaan. Wala sawfa yarda. Dia ini akan dapat redha. Bila dapat redha? Akhirat besok. Ya, keredaan Allah tu dia dapat di akhirat. Ya. Pada hari akhirat dia akan dapat apa yang diharapkan. Ya. Dia bagi kat dunia ni, ya. Kat dunia dia tidak mengharapkan balasan, ya. Dan orang pun tak balas balik, tapi di akhirat besok Allah akan beri balasan dengan dapat keredaan Allah. Wallahu a'lam. Cukuplah malam ni, ya, sebagai permulaan kita selepas Ramadan ini, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman untuk kita bersama dalam kita melakukan, ya, apa-apa perbuatan kita di dunia, ya. Kita tak nak kita buat sesuatu perbuatan yang kita buat itu rupanya tak dapat pahala. Kita nak apa saja kita buat ni semuanya Allah beri pahala. Macam tadilah kita belajar tadi, kita baca, kita buat apa saja hari ni, kita betulkan, kita tengok ada tak kita kesilapan kita menyebabkan amal kita ni kita buat tak dapat pahala. Alangkah ruginya. Jadi kita betulkan. Kalau sebelum ini ada yang itu, maka kita betulkan sekarang. Mudah-mudahan selepas ini tidak berulang, dan mudah-mudahan sebab kita tak tahu dulu, yang dulu pun walaupun tak kena, tapi Allah tetap beri pahala. Sebab kita dah perbetulkan keadaannya daripada sekarang. Ya, wallahu a'lam. Mohon maaf mungkin ada salah dan silap dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.